Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi. Kali ni rasa saya dah kali ketiga kat sini. Subuh, lepas tu tazkirah Ramadan tak silap. Dan insya-Allah alhamdulillah terima kasih kepada semua. Kita akan ada kuliah tetap lah di sini. Saya akan bawa fiqh mazhab Syafi'i, yang mana kita akan kupas juga pandangan-pandangan lain. Bukan dalam mazhab Syafi'i ini ada satu kaedah ataupun kaul pandangan saja, malah dia ada banyak. Dan begitu juga perselisihan yang ada, supaya bukan kita semestinya nak ikut, tetapi kita boleh tahu, at least we know kenapa ada orang buat macam ni, kenapa orang buat macam ni, sebagainya. That one is extra knowledge pada kita lah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada jawatan kuasa Tuan Nazir, Tuan Timbalan Nazir, Imam Bilal Noja, Datuk-Datuk, Doktor, mereka-mereka yang ada dalam pengurusan surau ini, dan juga jemaah muslimin dan muslimat. Cuma saya dah janji dulu, kalau saya bawa pergi mana-mana, pertama saya akan cerita pasal masalah sakit jiwa ni. Dah terhutang 2 kali. Jadi saya minta izin kat Cik Zaini. Cik Zaini cakap on ustaz, tak apa. Kitab pun nak prepare lagi. Saya dah bawa macam ni dah, rupa kitab sangat. Dah kulu kili, pusing tak tahu mana. Tapi tuan-tuan nanti saya iklankan. Kalau nak beli pun boleh, fiqh manhaji nanti. Saya iklankan kat Haji Zaini. Nanti dia akan war-warkan lah. Tak beli pun tak apa, pasal saya akan skip kepada tajuk-tajuk yang hot lah. Mungkin kita terus masuk wuduk je nanti. Kalau nak masuk mukadimah ke apa, dia setahun nanti. Setahun tak masuk-masuk. Kita terus, tapi sambil tu kita revise balik lah. Ada jemaah yang WhatsApp saya tak dapat reply, saya pun tukar telefon. Nanti WhatsApp balik lah. Ada pertanyaan-pertanyaan dan pandangan-pandangan ada yang dapat ditanya saya daripada surau Sakinah. Sini je lah surau Sakinah yang saya pernah mengajar. Jadi saya tak dapat jawab, saya minta maaf. Nanti boleh WhatsApp semula. Baik, hari ni saya nak cerita 2 penyakit psikologi ni penting tuan-tuan. Kalau doktor dekat sini, saya minta maaf lah, izinkan saya bercakap tentang medical ni. Kalau silap tegur saya. Ini wujud, tetapi ramai orang dia salah interpret, salah faham. Jadi masalah ni tak selesai. Nombor 2, pergi kepada syirik. Kerana benda ni wujud, tetapi dia susah nak dibuktikan dan dirungkai. More than 300 types of psychology illness. Ada more than 300, lebih daripada 300 jenis. Yang mana kalau kita nak cakap, setahun kuliah tak habis. Jadi tak perlulah, pasal saya pun doktor, bukan doktor psikiatri. Jadi cuma saya nak bawa 2 masalah yang besar, dan ramai orang kena, termasuk orang-orang yang mungkin ada dalam ni juga. Kalau nak cerita yang duduk kat tepi jalan tak tukar baju tu dah tak payah cerita dah. Tapi yang ni nampak macam okey, tapi dia tak okey. Ni ramai. Pertama sekali, kita kena faham sakit ni ada 3 jenis. Yang pertama, sakit fizikal. Semua orang tahu. Dan ini macam darah tinggi, kencing manis, sakit buah pinggang, gout. Nampak mata, panca indera boleh nampak, boleh rasa, boleh bukti dan boleh dirawat. Si pesakit nampak kesan, si perawat pun nampak bukti. Contohnya kita tengok kita pergi klinik depan tu, cek darah pakcik ni tiba-tiba naik 200.5. Ni ada masalah ni. Ni darah tinggi dah ni. Cocok pula kat jari, test gula 17. Tu pergi ICU sekarang juga. Contohlah, kencing manis katanya. Makan sotong semalam bukan main lagi, bengkak kaki, tangan pun bengkak, gaut, ICU urik banyak. Jantung,
Apa lagi? Hepatitis, apa saja mereka, COVID-19, H1N1, semua can be proven, boleh nampak, boleh lihat, boleh kaji dan rasa, semua dah. Cuma saya tak rasa lah orang sekarang ni kecil manis pergi jumpa bomoh. Dulu tak tahulah. Dulu apa sakit pun memang jumpa pawang lah, pasal knowledge tu tak ada. Gaut kalau jumpa pawang memang langkah busut lah, ataupun jin, kena sepak jin, tu je lah. Biasa dulu. Tapi sekarang, nowadays 2020, harap-harap tak ada lagi lah. Tak ada, Alhamdulillah. Sakit nombor 2, sakit spiritual. Spiritual ni dikaitkan dengan jin, sihir, dan dia boleh jadi dua, fizikal ataupun emosi, gangguan jiwa juga. Jiwa ni macam ketagihan kepada maksiat tu pun sakit juga dalam Islam. Ketagihan judi, lepas tu sikap-sikap dengan dalaman. Dan juga fizikal, jin boleh bawa kepada sakit juga. Cuma susah nak dibukti. Pergi hospital, doktor tak dapat nak trace tu lah. Tapi sakit tu wujud. Kita orang Islam, suka tak suka, moden tara mana pun, sihir ni ada dalam Quran. Dan dia memang sah, ada. Qul a'udzu birabbil falaq. 3 kul turun pasal nak sembuhkan Nabi SAW kena sihir oleh Labid al-Asam, seorang Yahudi. Pernah sihir Nabi terkesan sikit. Lalu didatangi mimpi dua malaikat membacakan 3 kul. Sebab tu dalam 3 kul Qul a'udzu birabbil falaq tu ada tentang apa pensihir-pensihir yang tiup-tiup pada ikatan. Tukang-tukang sihir. Cuba baca. Tu cerita sihirnya yang tukang-tukang sihir Fir'aun lawan Nabi Musa ada. Satu surah pasal jin ada. Jadi sihir ni tak perlu dipertikai lagi, dia memang wujud. Jadi iman kita bermasalah kalau kita tak percaya jin, tak percaya sihir. Kita tak boleh tolak. Cuma janganlah sikit-sikit hantu je. Itu pun masalah juga. Kena letak, put in the right place, tempat yang kena pada tempatnya lah. Baik, 2 sakit ni ada. Dah tu sakit nombor 3 ni apa Ustaz? Ni lah dia sakit. Tak sakit betul-betul, sakit jin hantu lah. Ada sakit lain lagi ya? Ada. Cuma mungkin di Arab Saudi, they can bring all the cases about related to jin ni, boleh bawa pergi court. Pasal dia ada kementerian sihir. So any jenayah yang berkaitan dengan sihir, dia boleh dakwah. Sini tak sampai lagi. Dulu ada perbincangan, tapi saya tak tahu so far dia pergi sampai mana lah. Pasal susah juga nak bawa jin masuk dalam kandang tu kan. Dia nak kena jadi witness macam-macam. Tapi dia ada cara, pasal dia jenayah. Dan tukang sihir perlu dihukum. Jadi you have to find way lah, macam mana pun. Susah lah dalam dunia reality ni orang nak, tu masalah lah. You nak implement satu benda yang totally macam ni, quite tak tahu bila lah boleh start. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang nombor 3 ni apa? Nombor 3 ni lah sakit yang saya nak cerita ni. Dia yang kat nombor 1 pun ada ciri-ciri dia, nombor 2 pun ada ciri-ciri ni. Jadi orang tak berapa rawat betul, terus sakit sampai ke sudah. Ini sakit psikologi. Dia boleh buat sakit badan, dia boleh buat sakit macam hantu kacau. Tapi dia bukan dua-dua itu puncanya. Yang paling banyak sekarang ni, bukan yang paling banyak, yang famous, anxiety disorder. Anxiety come from word anxious, kebimbangan, disorder melampau, tak terkawal. So apa cerita orang yang kena anxiety ni? Dia disusuli dengan panic disorder, serangan panik. Contoh, saya ambil contoh Abu, Haji nama siapa je? Alah lupa, dia selalu duduk depan saya ni. Harun lah dia. Abu ada masalah ni. Satu ketika Abu tengah duduk rumah, tengok TV, tengok berita, tiba-tiba jantungnya jadi laju, nafas dia jadi laju, nadi dia pun jadi laju, dia seram sejuk, berpeluh-peluh, menggigil-gigil,
dan rasa tak keruan yang sangat melampau. Kalau ada orang Perak kat sini, dia panggil libang libu tu. Kalau orang biasa panggil keluh kesah, resah. And benda ni berlaku sekitar 10 minutes to 20 minutes maksimum. So, Abu akan fikir apa dalam otak dia bila kena benda ni? Sakit jantung lah. Simptom tu kat jantung. Nafas, jantung population jadi laju. Lepas tu dia merema peluh-peluh. Dia tengah pernah baca orang sakit jantung memang simptom dia macam ni. Kan? Jadi dia pun suruh Harun, kawan baik, Harun, pergi bawa aku pergi klinik. Klinik mana paling dekat? Sini, depan tu klinik apa? Klinik ABC lah. Kalau sebut klinik kan saya rakam ni. Klinik ABC. Pergi klinik, doktor cek jantung, cek pakai teropong telinga tu lah. Lepas tu cek lebih kurang dia punya darah apa semua, tengok air kencing lebih kurang, pasal alat pun limited klinik. Mana yang ada sajalah. Dalam 15 minit lepas tu dia panggil balik, Cik Abu berdebar-debar lah ni. Apa ni aku kena ni? Confirm ada masalah. Doktor cakap, you are okay, tak ada apa-apa, fine, clear. Biar betul doktor, tadi saya rasa serupa nak mati tadi ni. Saya dah tak boleh bergerak, saya nafas jadi laju, peluh-peluh, meremang-remang. Takkan tak ada apa-apa? Tak, saya cek you tak ada apa-apa. Doktor is dia scientific kan. Kalau tak ada, tak ada lah. You tak boleh pretend to be ada. Tak ada, not proven ada, tak ada. Tak ada. Tak ada apa-apa. Sekarang tak ada apa-apa, saya tak tahu cik tadi dah, wallahualam. Okey, dia pun balik. Terus melekat kat kepala dia satu persoalan. Apa dia kena tadi? Dan terus dia melirit kebimbangan, which is dia tak clear. Dia ada sakit jantung ke? Dia nak kena stroke ke? Dia ada kanser otak ke apa? Pasal benda tu realistik. Memang real dia jadi, tapi doktor tak dapat explain. So dia datang satu risau, bila-bila aku boleh kena benda ni lagi? Dan benda tadi ni boleh pergi sampai jauh macam mana? Dia dah datang risau. Risau tu tak settle tu pasal doktor tak dapat clear. Okay, tak apalah. Dia jalan lagi hidup dia 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi balik surau Sakinah ni, dia duduk depan tu. Balik-balik masuk rumah, kena lagi sekali. Bawa balik masjid, bukan ada kalut apa-apa pun. Kena lagi. Kena tu dekat sofa rumah. Semput jadi, nafas jadi laju, jantung jadi laju, berpeluh-peluh, meremang-remang. Ke kiri tak, ke kanan tak, resah, gelisah yang amat sangat. Lalu dia panggil anak dia pula. Man, bawa abah pergi klinik. Tak mau pergi klinik ABC tadi tu. Abah dah pergi sana, dia tak boleh cek. Pergi hantar klinik mahal sikit lah, yang dia x-ray ke apa, ke klinik 24 jam besar sikit. Alat dia pun dia banyak sikit lah. Anak dia pun bawa dia laju. Takut bapak ni dah panik satu macam ni. Kan mati orang tua ni kan satu hal pula. Bawa sampai hospital. Klinik yang bagus sikit ni dia ada alat lebih. Biasa kalau jantung dia letak apa? Cek yang awal sekali dia akan buat apa? ECG. Ni taruh yang wayar-wayar tu, ada 10 wayar tu lebih kurang. Tak kat lengan dia gel sikit tu. Pakcik angguk tahu kan. Biasalah orang ada kadang-kadang dia dah ada check up benda tu sikit. Jangan ingat charge bateri pula benda tu. That one nak tengok rhythm jantung. Wave tu. Gelombang jantung. Dia pun dah risau apa benda doktor cocok wayar macam-macam. Ni sure sangkut aku ni. Ambil air kencing. X-ray sekali dada dia. Ada alat canggih sikit. Klinik besar 2 pintu. Okay. Lama pula dia punya check up ni. Dia suruh baring, relax lebih kurang. Selepas jam dia panggil, pakcik. Nurse panggil pakcik lah, nurse. Pakcik. Bang, pakcik. Doktor panggil. Doktor pun cakap, explain. Saya tengok Haji, Pak Abu punya rekod ni kalah saya, kalah budak muda. Ini umur berapa je? Oh, 55. Tak ada, ni macam umur 25 ni. Bagus ni. Bagus. Doktor, saya serupa nak mati tadi doktor. Jantung nak terkeluar, saya nafas pun tak cukup, tercungap-cungap, nyaris budak tak dukung papa saya tak boleh jalan tadi. Mana boleh tak ada apa-apa doktor? 2 tempat saya dah pergi. Tak betul serius. Saya tak tahulah. Mungkin cik perlu rehat ke apa. Tapi kita tengok tak ada apa-apa. Nak andai tak boleh. Tak ada apa-apa. Dah 2 kali kena, otak dia dah datang satu masalah lain.
Yang ini dia fikir dia dah nak mati. Sebab tu orang yang kena penyakit ni bermain di minda dia dah nak mati sangat. Maknanya tadi ni tak tahu apa benda, jantung pun boleh jadi. Mungkin masa kat rumah benda tu jadi, sampai klinik dia dah elok, dia fikir macam-macam lah. Ataupun mesin doktor tu tak berapa stable ke, dia dah mula ragu. Ataupun dia fikir ini bukan jantung ni, mungkin ada otak, kanser otak ke, paru-paru berlubang, dia dah mula merewang kepala otak dia. Ataupun memang malaikat datang jumpa aku tu dan memang ada signal aku nak mati dah. Dia mula tulis wasiat. Nampak? Dia cakap kat isteri dia benda yang pelik-pelik lah. Yang kalau abang mati ke apa ke, jangan kahwin dulu lah. Selesa kalau abang punya hutang-hutang ni. Ni. Oi, apa abang ni kalut semacam ni? Tak, aku rasa aku nak mati dah ni. Dia dah mula kurang datang surau. Dia dah mula menyendiri sikit. Makan dah tak berapa nak lalu. Tidur pun takut kalau kena tengah-tengah tidur. Kalau sembahyang Jumaat, dia cuba elak-elak sembahyang kat saf pertama. Dia boleh hujung, dia dah senang nak cabut. Pasal kalau kena benda tu, dia senang nak lari. Dia dah tak boleh jalan jauh, outstation. Dia dah tak boleh pergi tempat orang ramai. Dia tak boleh naik lift. Dia tak boleh naik escalator. Dia dah mula tak boleh tengok mendung. Waktu yang suram, cerita sedih, orang mati, batu nisan, ambulans, dia tak boleh tengok. Terus trigger dia rasa macam nak mati sangat. 2 kali. Kali ketiga, dia kena anak bawa makan sate. Makan sate ayam, balun cantik punya, sedap je. Kena tang kambing, kena serangan tu kat situ. Kali ni dia tepuk meja, sah. Confirm kolesterol jantung ni. Tang aku makan kambing ni yang jadi. Tang aku makan kambing jadi ni. Ni doktor semua tak boleh lah ni. Apa dia mencet? Suruh anak bawa pergi hospital dekat sini mana? Hospital lah. Bawa hospital terus lah. No klinik, nonsense. Tak boleh ni. Terus shoot aku pergi hospital. Further check betul-betul. No, ni bukan main-main dah ni. Ni memang jantung punya ni. Dia pun pergi. Biasalah kalau pergi hospital, pergi tengah pukul 10 malam, kena admit lah. Pasal nak blood test kurang-kurang 4-5 hours baru keluar result, nak masuk lab. Dia ambil darah. Adalah macam-macam gram, endogram, MRI, macam-macam semua buat. Segala 5-6 prosedur buat. Siap scan otak lagi. Scan otak kurang-kurang 12 bacaan keluar. Nak tengok lah, takut dia dah risau satu macam. Dia cakap Alhamdulillah kat sini, harap-harap jumpalah jawapan kepada sakitnya. Dia duduk kat katil ICU, dia pun tengok seorang kena tolak masuk keranda mati, seorang kaki tercabut kena simen. Dia cakap Allah, matilah aku, ni tempat orang mati sebenarnya. Lagi sedih ni, dudak nak menunggu esoknya jawapan. Jawapan mesti esok lah. Esok pagi doktor pun datang, file macam ni tebal, selak 2-3 orang dengan trainer ada, dengan macam-macam tu. Dia pun tunggu dengan harapan, apa aku kena ni. Dia bukan nak apa aku kena. Pakcik dah boleh telefon anak dah. Sudah habis lah. Tapi anak suruh ambil pakcik dah boleh balik. Balik? Tak dapat lagi cerita ni. Ni apa benda ni doktor? Saya tak boleh macam ni doktor. You have to give me something. I ada masalah cakap. Tak pakcik, I dah scan otak you, I dah buat MRI, I dah buat macam-macam. You okey? Okey. Jadi dia pun suka tak suka balik. Ni kalau saya sembang macam ni, bila nak habis ni? Apalah. Kalau tak bagi faham macam tu, dia analogi yang lebih. Cerita dia pendek je. Nah, okey. Bila dah balik 3 hari, dia dah out dah. Dia dah hopeless, dia dah mula nak depressed, dia dah mula tak bersosial. Dia dah rasa out of dia punya otak ni, dah tak boleh fikir lain selain daripada mati. Dia jumpa balik siapa ni tadi? Harun datang, Haji, 2 bulan saya tak nampak Haji. Ni muka Haji pun serupa dah tak ada, macam memang aku nak mati dah ni dia. Harun cakap sabarlah, cuba cerita. Ni daripada kau hantar aku klinik dulu, sampai berapa puluh kali aku pergi, aku tak dapat selesai masalah aku ni. Aku tak tahu Harun aku sakit apa. Ni aku nak mati sangat dah ni. Kau kalau ada hutang apa aku, kau bagi tahulah, aku nak bayar habis-habis. Dia hidup dia pun dah merepek dah. Dia dah rasa dia tak ada apa-apa dah.
Dia harum pun cakap, Allah, tak apalah, dah ikhtiar tak rawatan Islam. Dia orang semayang. Dulu ada kat klinik kat depan surau tu, ada seorang tu, Ustaz Hafiz ke apa. Ada pusat rawatan kat depan, di Air Jaya. Dia pun cakap, tak apa, aku kenal satu ustaz kat sini, dia rawatan Islam, jomlah cuba, entah setan, jin ke apa, kita tak tahu. Ya juga. Dia pun, ya orang Islam, mungkinlah, tak apalah, pergi try tengok. Pergi rawatan Islam, ustaz selalu suruh buat apa? Duduk, belunjuk. Duduk belunjuk, macam aja. Duduk belunjuk. Tak apa. Kalau saya duduk lagi belunjuk. Pasal apa? Kaki sakit. Belunjuk, ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim, namanya ruqyah syariah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baiklah 3 kul habis, 15 minit lebih kurang. Abu tidur. Ustaz tu pun kejut, Ji. Bang, bangun bang ni. Dia ada apa-apa rasa tak tadi masa saya baca? Tak ada apa pula, tapi ngantuk ni. Sedap ustaz baca, cuba ulang lagi sekali. Cuba ulang lagi sekali, banyak cantik ulang. Tak apalah, ni ada air, dia pun selalu dia baca pun ada air depan, ada limau. Ini fragrance je, aksesori, tak ada benda pun. Daun bidara itu pun pandangan ulama dulu. Kalau nak rawat-rawat jin ni, jin tak berapa suka bau tu, itu saja. Ni ambil air ni, balik rumah pergi masak nasi ke minum ke apa ke, pakai air ni. Buh sikit bila-bilah mandi. Lepas mandi biasa, buh air dalam baldi setengah, tuang sikit air ni, buat bilah. Petang-petang cuba buat lepas asar. Esok Haji try lah buat. Balik dululah, saya tengok Haji okey. Tak ada apalah hari ni. Tapi manalah tahu, ada pun hati lega sikit lah dengan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sungguhnya turunkan Quran itu penyembuh. Hati akan tenang sikit. Balik-balik esok, dia ingat ustaz tu pesan, petang ni dia nak mandi pasal elok lepas semayang ni, dia balik, dia nak mandi, nak datang maghrib. Mandi, tengah mandi tu kena. Dia cakap, ni habis lah. Harun, doktor dengan ustaz-ustaz 2x5 nak tipu aku juga. Hantu tak ke mana, apa tak ke mana. Aku duk macam ni juga, lagi teruk dia. Tak boleh jadi. Dia Abu ni dah lagi putus asa lah, lagi risau. Dulu ingat setan pun bukan. Apa alternatif dia lagi? Ada lagi satu. Dia jumpa kawan dia tak semayang punya kaki. Kita ada kawan tak semayang punya kaki. Nama dia John. Dia jumpa kat luar. John ni dia ada mekanik macam tu lah. Bukan semua mekanik tak semayang. John ni. So saya pakai nama John. Dia jumpa John pun cakap, Ji, apa muka serupa tak serupa orang? Tak apalah John, saya ingat saya mau mati lah. Apa ni? Cuba cerita sikit macam mana. Ceritalah kronologi tu. Sampai nama-nama Harun pun keluar. Habis Ustaz Darul Syipak ke apa, semua dia pergi. Macam ni lah Haji. You mau percaya tak mau percaya, saya kat kampung saya ni ada darah sikit dalam 2 jam lah. Ada bomoh ni macam baik. Bomoh pula. Dia ada mengaji tauhid. Bomoh ni saya tak berapa boleh lah John. Tak boleh lah, nanti dia syirik. Tak, ni try saja. Tak percaya tak apa, boleh balik. You try tengoklah, ikhtiar. Pandai pun ikhtiar. Ikhtiar tak apa. Tak percaya nanti you baliklah. Tak payah apa-apa lah. Tengoklah, tak tahu, mana tahu. Dia pun daripada nak mati tak mati, syirik tak ke mana, apa tak ke mana, pergi juga. Pergi tu dia jauh dalam pendalaman. Nala punya kemian besar. Biasa bomoh kemian model ni. Bercepok, baling berasap. Kain macam-macam belang ada. Merah, biru, hijau, kuning, kelabu, benang, paku, lidi, telur, tengkorak monyet pun dia gantung. Tak tahu apa benda dia nak buat. Jadi dia sampai-sampai bawa kemian, dia nak balik. Berjuang, aku balik ni tak boleh merepek ni. Balik pun boleh mati tu je. Baik duduk dengar. Mati juga. Duduk bomoh apa model dia? Dia akan tanya soalan pertama yakin kena yakin dengan saya. Nampak? Dia main dulu benda tu, keyakinan. Nombor 2, dia interview dulu orang tua ni. Apa cerita? Cuba cerita. Sambil tu dia balinglah asap tu. Asap. Pegang kerih lah, pegang apa macam-macam, batu ni lah. Lepas tu kawan ni cerita, dia tanya soalan ketiga apa?
Dah jumpa doktor ke belum? Ini model dia. Dah jumpa doktor cakap apa? Tak ada sakit apa-apa. Inilah dia. Dia punya game sudah boleh masuk lah. Dia cakap apa? Okey, saya sudah tahu awal lagi apa sakit tuan. Masuk pintu tadi je, saya dah nampak 3 ekor atas kepala. Tuan duduk depan saya, setengah jam kita sembang, 4 ekor keliling pinggang. 7 ekor ada kat badan dia, hantu dia kan. Hantu raya, hantu kawan sebelah buat, hantu jiran, hantu pak nenek semua dia cerita. Dengan penipu habis semua. Abu pun dengar, inilah rupanya jawapan dia, memang ada hantu punya. Dia jadi percaya, convince. Ini je solution yang nampak boleh ada jawapan, orang lain semua tak tahu. Tak apalah tu, bagi buanglah apa benda pun. Buang, boleh buang. Bagi minyak senyonyong lah, apalah. Tahu bil berapa? RM888 tu paling mahal, kalah KPG. Model batu kemian. Jadi ini dia pun buat balik dalam kereta, tak sampai rumah kena lagi benda tu. Dia cakap ini lagi teruk kena dengan setan-setan sekali datang. Jadi apakah masalah yang kena pada Pak Abu ni, baru saya nak cerita. Inilah namanya anxiety disorder yang digabung sekali dengan panic attack. Di mana tuan-tuan, kita semua ada benda ni. Benda ni Allah Ta'ala kirim, letak kat kita sebagai booster yang mana kita perlukan dia dalam kecemasan. Andai kata seekor ular masuk depan tu, 30 meter depan tu, dalam dewan solat ni, saya dengan tuan-tuan akan rasa sama macam Abu rasa. Nafas akan jadi laju, jantung akan jadi laju, menggigil-gigil, tak keruan, berpeluh-peluh, nak lari ke nak lawan. Dan tindak balas ini membuatkan orang ada 10 kali ganda kekuatan dalam masa yang singkat untuk bertindak dalam kecemasan. Sebab itu, bila kita dengar orang pernah kena kejar dengan anjing, parit 5 kaki pun dia boleh lompat. Pagar tu pun dia boleh lompat dengan jubah-jubah, dengan teleku-teleku. Esok dia tengok, macam mana aku boleh buat semalam? Try 40 kali pun belum tentu boleh jadi, kecuali letak balik anjing tu. Kenapa boleh buat macam ni? Kerana itu tindak balas Tuhan bagi. Namanya adrenalin. Dia chemical yang tolak. Kata contohnya, tu orang tiba-tiba nak ragut kita, ataupun ambil cucu kita, 2 orang lelaki, kita boleh tumbuk dia, boleh lawan dia ekstra tenaga. Kita pun fikir balik, macam mana budak muda tadi nak tangkap aku punya cucu, aku boleh lawan dia. Kita pun tak sangka. Orang pencuri masuk rumah kita, kita akan automatik, nafas kita jadi laju, jantung lalu menggigil-gigil, kita nak lawan ke, kita nak call polis ke apa, kita jadi panik. Tapi kita ada lebih tenaga masa tu. Cuma tak perasan lah, pasal kita tak tengok badan kita, kita tengok subjek. Subjek ada, anjing ada, ular ada, hantu ada. Kita nampak benda tu, kita tak nampak badan kita. Sebenarnya badan kita jadi macam Abu itu. Untuk bertindak dalam kecemasan. Semua manusia ada. Malangnya, Pak Abu punya benda ni keluar, tak tentu hala. Disebabkan kerosakan yang ada pada psikologi dia, jiwa dia. Jadi tengah-tengah tengok TV keluar, tengah-tengah tengok makan sate keluar, balik surau keluar. Jadi dia akan rasa tak ada subjek, dia rasa dia macam nak sakit jantung, macam nak mati, macam-macam. Faham tak ni? Jadi itu je masalah dia. Pergi jumpa siapa pun memang tak selesai lah. Kecuali selesaikan balik kimia tu, selesaikan balik emosi dia. Dan punca apa yang dia kena macam ni? Ada 4 sebab lah. Psikologi, chemical boleh jadi. Orang kadang-kadang dia isak dadah, makan ubat tentu hala dia boleh jadi unstable, dia punya hormon boleh jadi. Biological, keturunan boleh jadi. Ada bapa, pakcik, makcik pun ada penyakit macam ni. Tapi yang banyak sekali environment, persekitaran kehidupan dia. Dia mungkin ada stres yang berpanjangan, rentetan, ada bau family member meninggal ke, ada bau tengok satu accident ke, ada trauma yang dia bawa. Jadi benda ni tak diurus daripada awal, dia campur, tiba-tiba hari ni dia nak keluar benda tu, dia dah tak ikut order dah.
Tuan-tuan ada kereta, radiator kita meletup, bocor, bukan pasal semalam tak isi air. Pasal kita tak servis, pasal kita tak cek air, mungkin berbulan-bulan. Tayar kita pecah terbelah dua, bukan pasal semalam kita tak tengok. Mungkin dah 5 tahun tak tukar tayar. Problem yang dia hadapi bukan pasal semalam, bukan pasal kemarin, tapi mungkin puluhan tahun problem dia dah bawa. Jadi ini namanya satu anxiety disorder. Nak rawat dia memang kena jumpa psychiatry, ada ubat kena makan, dan kena buat CBT, Cognitive Behavior Therapy. Cuba susun balik, structure balik dia punya pemikiran, dan baru dia boleh slowly recover. Nah, sakit nombor 2 yang popular, OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini was-was melampau. Was-was yang kalau saya cerita kejap lagi, tuan-tuan rasa macam karut ni. Tapi dia ada. Banyak tempat kalau saya ngajar, ada yang lepas tu datang jumpa saya diam-diam. Ustaz, yang Ustaz cakap A sampai Z ada. Tapi seorang pun tak tahu. Dia pun baru tahu itu penyakit. Okey, was-was ni apa? Was-was biasa, was-was daripada syaitan. Ya, kita tahu. Tok Sanafi benda tu, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada syaitan nama khinzab, kacau kita semayang. Time azan dia lari terkentut-kentut. Lepas tu dia datang balik, dia lari lagi bila iqamat. Kemudian dia datang balik, dia ingatkan kita itu, ini. Sampai kita ragu akan rakaat. Nabi ada cakap. Namanya khinzab. Ya, syaitan bagi was-was. Tapi kenapa orang ni teruk sangat? Was-was kalau dia bagi kepada semua orang tu umum. Ada was-was yang Allah Ta'ala kirimkan supaya kita berhati-hati. Itu yang mulia. Kita nak makan benda ni, kita fikir 2-3 kali, ni siapa halal ke tak halal, nampak? Boleh ke makan ni? Tengok macam ada pilihan lain. Tu was-was lah tu, tapi yang bagus. Was-was untuk mengelakkan kita daripada maksiat, was-was untuk berhati-hati, itu tak apa. Jadi was-was itu kena susun balik. Ada yang tak tercela, ada yang daripada syaitan, tapi ada yang penyakit. Ni nak cerita yang penyakit. Bahagi kepada 4. Pertama, geometrical OCD, susun atur dan struktur. Orang yang was-was ni, dia tak boleh tengok benda sengit. Ni kena lurus ni. Ni. Kalau selipar tu susun selipar, kasut. Tu aircon tu pun sengit tu. Kalau AJK tak ada, dia balik, dia bangun, dia pergi betulkan. Selagi tak betul kan, dia punya jiwa tak betul. Dia macam Abu tadi, kalau kesah. Itu ada tapak tangan tu. Nampak tu tapak tangan kat cermin tu. Dia rasa nak lap dia. Tak boleh. Hangers warna biru. Warna kuning, jangan campur tengah warna biru. Meja kerja dia, jangan siapa-siapa duduk. Dia dah susun macam ni, pensel, pen, pembaris. Orang duduk dia tahu. Anak kalau balik pukul 5, kena balik pukul 5. 5 minit tak boleh. 4.45 pun tak boleh. Dia dah masalah dalam dia punya setting struktur. Kalau dia jalan dalam tile, depan tu ada tiles kaki, dia jalan dalam tile, dalam kotak tu. Kalau terlanggar bucu, dia patah balik. Dia jalan balik lagi sekali. Nampak macam kelakar kan? Kalau tangan kanan kena benda ni, tangan kiri pun nak bagi kena juga. Kalau tangan kanan usik Swiss, tangan kiri pun nak usik. Kalau dia masuk pintu ni, balik pun mesti keluar pintu ni. Kalau kita cakap kat dia, bang, nak pergi KL daripada TTDI ni, dia 4 jalan. Tak, aku nak ikut satu ni juga. Biarlah tenggelam banjir pun. Dia otak dia mesti macam tu. Mesti ikut dia. Mesti macam tu. Orang panggil ni perfectionist, bukan perfectionist. Perfectionist mukadimah kepada OCD lah. You tak kontrol, dia akan jadi macam tu lah. Time, structure kerja, dia mesti kena accurate, tepat. Ni masalah. Tapi ini dia tak ganggu orang, tapi dia ganggu orang jugalah dengan diri dia sekali. 2, OCD kebersihan. Kebersihan ni Nala punya teruk lah. Tahu nak cakap macam mana. Saya baru ni ada kawan saya polis, dia cakap apa, kawan dia basuh semua duit kertas masuk dalam mesin basuh. Mesin apa? Takut kuman COVID. Masuk mesin basuh duit kertas. Itu digantung macam gantung baju. Memang pelik memang pelik pun. Basuh tangan, ada yang sampai nak hancur tangan. Takut. Basuh air kencing budak sampai setengah hari.
Orang macam ni wuduk berjam-jam. Mandi minimum jam. Minimum jam. Kalau dia masuk bilik air, kalau tak 2 jam, 3 jam, tu bukan dia lah tu. Saya pernah bagi talk masa tu kat klinik APPKN. Staf APPKN panggil ustaz, seorang dah sangkut dalam bilik air. Talk dengan orang sakit-sakit macam ni lah. Aduh, sangkut dah. Ustazah. Bukan orang biasa. Ustazah jangan cakap dia tak semayang. Ni pun masalah jugalah. Asal sakit mental je, kurang zikir dengan Tuhan ni. Imam ada, guru besar sekolah agama pun ada, ustazah pun ada kena. Takkan nak cakap dia tak semayang. Yang minum arak tu tak ada pula kena. Jangan cakap macam tu. You clear betul-betul benda ni, jangan main andai je. Malu orang, rasa bersalah, down orang tu. Dia sakit. Sebab tu kita kena belajar. Dia sakit. Jadi ustazah, saya ketuk pintu keluar. Kena garang sikit lah, pasal mereka ni degil. Kenapa lama dia duduk dalam bilik air? Saya cerita terang lah. Orang macam ni, dia nak masuk toilet. Ni toilet awam. You just imagine. Dia mesti kena buka tombol tu, mesti pakai tisu macam ni. Kenapa dia pakai tisu? Pasal dia fikir orang pakai sebelum ni, habis dah ni. Cuci tak bersih, terkena tangan tak basuh betul-betul, pegang tombol habis. Jadi dia kena ambil tisu, dia kena buka macam tu. Itu tombol. Bila dah buka, terpampanglah tandas yang semegah itu. Semua tu dia rasa dia najis. Semua tu. Dia rasa kepala pipe ni orang tadi pegang, tangan dia kena kepala pipe. Lepas tu orang ni kena kencing basuh kat bawah, tembak dia kena batang pipe. Bila dia tembak batang pipe, dia kena kat simen. Bila tembak simen, pergi kat sana. Termangkuk tandas, lain cerita. Satu tu dia rasa dia najis. Jadi apa dia nak buat? Dia masuk-masuk, dia tak buang air kecil lagi ni. Dia nak settlekan bilik air ni dulu. Dia jadi cleaner part time. Bukan basuh macam kita tembak macam tu. Dia basuh beria-ria lah. Selagi hilang bau, warna dia rasa. Berapa jam dia nak basuh? Kita basuh 5 minit, dia basuh 1 jam. Pasal apa? Mes ini saya tunjuk. Ni buka kepala pipe. First, sumber air. Buka kepala pipe. Dia dah rasa najis dah tu. Jadi ambil pipe tu, basuh tangan. Basuh tangan, mengalir kat lantai. Dia kena tembak lantai pula. Lantai tu pula terpocik kat selipar. Tembak selipar. Selipar terbang ke baju, basuh baju pula. Batang pipe tak campur lagi, bau kepala pipe. Lepas tu basuh batang pipe lagi, ulang balik proses tu. Ulang balik. Itu belum mangkuk tandas lagi. Itu belum dinding-dinding lagi. Dia rasa dah terkena dinding, basuh pula baju. Keluar lenjun lah. Sejam belum dia buang air lagi. Baru dia buang air kawan tu, company tu punya air lah. Dia belum buang air dia lagi. Bila dia masuk tang dia punya nak buang air pula, proses, the same proses. Katalah dia, saya terpaksa cakap lah, katalah dia buang air kecil duduk kata. Dia keluar najis, dia curah air mengalir kena peha tembak kena betih kena tembak kena selipar, basuh selipar tu balik. Ni bila nak habis? Campur dia punya setengah jam, campur sebelum tadi cuci setengah jam, combine jadilah sejam minimum. Ada satu patient datang, mak dia bawa jumpa saya. Ustaz, anak saya ni lama betul mandi wajib. Ustaz, problem betul dia. Dek, berapa lama kau mandi wajib ni, dek? Ustaz, bukan kira lama. Dia tidur terus dalam bilik air. Ni bukan cerita lama ni, terus tidur. Maknanya, dia tak settle mandi wajib dia seharian. Tangki air tak tahu berapa kali round dah. Kenapa dia jadi macam ni? Lepas tu tak apalah. Okeylah, kita nak settlekan. Katalah saya jumpa dia sekarang. Saya cakap dengan dia, orang macam ni muka dia, mata dia dah cengkung, muka dah macam muka resah, gelisah ni. Tak tahulah tuan-tuan, saya nak cakap pun susah lah. Muka tak tenang ni lah, tangan goyang, kaki goyang. Muka remeh je kita tengok. Ke kiri tak, ke kanan tak. Bila kita cakap dia tak fokus, tembus je telinga dia. Dia seolah-olah tak ambil peduli apa kita cakap. Dalam otak dia terganggu sangat ni. Ini contohlah. Apa yang kau fikir ni, cuba kau cerita.
Tak nak cerita pasal benda tu malu. Tapi pasal kita memang rawat orang macam ni. Dia orang cakap lah. Kalau dengar orang memang dia takkan cakapnya, dia malu. Kau cakap dengan ustaz, tak kisah kan. Kau nak baik ke tak nak baik. Kau cakap apa dalam kepala kau ni, aku cakap pun kau tak nak dengar. Kau buat tak tahu je, ustaz macam ni lah. Kan mak saya cakap itu hari saya tidur dalam bilik air kan. Saya mandi wajib. Apa masalah dia? Saya rasa sampai sekarang kita tak sah. Bukan tidur tu keluar, dah sah. Maknanya membawa ke 2 minggu, dia rasa semua ibadat dia tak sah. Dan dia nak masuk lagi bilik air tu. Inilah penyakit. Dia terbawa tu. Bukan maknanya dah selesai. Tak selesai. Tak selesai. Dia teruk orang macam ni. Kita tengok muka dia sedih. Ada datang kat saya, ustaz, saya rasa saya dah ceraikan bini saya. Sudah. Muka macam bini dah tak ada tu. Bini dia pun tengok dah giling kepala dah. Awak dah lafaz apa-apa ke? Tak ada. Tapi saya rasa saya dah. Di mana boleh rasa-rasa? Tahu dah dalam hati macam dah cakap. Dalam hati tak mau kira. Dia rasa macam-macam. Dia dah taklid macam-macam. Ada orang yang bab keselamatan. Saya punya passion jugalah. Bawa kereta set-set berhenti. Buat apa? Cek pintu dah rapat ke belum. Bawa lagi kereta dalam 1 kilometer, berhenti lagi. Tengok dah rapat ke belum. Kalau nak sampai Kedah mau 4 tahun pun tak sampai. Tapi dia memang membahayakan nyawa, membahayakan orang. Ni. Dan kita kena bagi azan dulu kan. Azan kejap, dia ada lagi satu story penutup kepada was-was ni pada orang yang semayang pula. Kalau ada orang tu kat sini, saya minta maaf lah. Larilah lepas ni saya balik. Tapi kena cerita juga. Apa kena orang. Ni bukan cerita ulang wuduk sekali ni. Ni main jam tau. Main hari. Tuan-tuan tak jumpa. Kalau tuan-tuan jumpa, tolong bawa jumpa saya cepat. Sebelum dia cakap sorang-sorang. Pasal ni baru the beginning. Dia boleh pergi lagi teruk. Buku apa pasal ni? Minit dah boleh ready lah. Saya minum air je. Kita sambung selepas ni insyaAllah. Hari ni laku ni video ni. Ramai orang tengok lah. Seminit yang dah masuk lah. Azan ni panggilan tuan-tuan. Panggilan dia tak sama dengan kiriman kertas ke SMS. Kita kalau dapat jemputan apa-apa pun dalam bentuk teks, kertas kita boleh konyok, buang. Kalau WhatsApp kita boleh padam, SMS kita boleh padam, jam kita boleh lempar jam tu, handphone boleh tutup. Tapi kalau mak panggil, isteri panggil, kita kena buat apa? Kita kena jawab kan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bila orang panggil kita, kita tak boleh buat macam kertas. Kita tak boleh buang, tak boleh tutup. Handphone kita boleh padam. Apa saja material lain sebaik lain daripada manusia, kita boleh buat tak tahu. Tapi kalau ibu panggil, anak panggil, mak panggil, ke siapa ke, manusia panggil bagi salam, kita kena jawab. Boleh kita biar? Tak boleh. Kita akan jawab kejap, okey, nanti. Kawan-kawan mesti jawab. Bila azan, sebab tu dia ada jawab azan tu. Tuhan tak bagi benda ni dirakam. Tuhan mesti kena laung manusia hidup, kerana dia satu panggilan. Sebab itu bila cahaya la solat tu, la haula wala quwata illa billah, syukur dulu kat Tuhan, tuan-tuan dah ada dalam ni. Pasal tempat ni paling mahal sekali. Ni rumah Allah Ta'ala. Bukan semua orang boleh masuk rumah dia. Kita punya rumah pun kita pilih siapa tetamu. Ini kan pula rumah Allah. Dia nak bagi suka-suka ke semua orang boleh masuk? Belum tentu. Sebab tu la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan izin Allah. Allah bagi izin, bawa ada kat sini ni. Yang kat luar memang Tuhan tak izinkan datang. Tak kisahlah apa hujah sekalipun. Jadi bila dah diberi izin, maka Malikin Nas, raja manusia, raja, inilah istananya. Memang dah tak nampak apa-apa. Duk malaikat daripada tadi duk keliling kita, duk laburkan sayap, doakan kat kita. Turun sakinah, ni nama surau ni, sakinah kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Nah, insya-Allah hargai ini dan minta Tuhan panjangkan kita istiqamah untuk jadi tetamu rumah dia. Orang boleh bayar untuk pergi tempat lain, parking kena bayar, apa kena bayar, tapi tempat ni percuma, dia tak boleh masuk. Biiznillah, dengan izin Tuhan. Sebab tu hayya 'alas salat, la haula wala quwata illa billah. Baik, sambung. Sebelum 9 memang saya akan stop insya-Allah. Pasal perut pun keroncong juga. Ada yang daripada maghrib tak makan-makan. Kena yang puasa ke apa ke, kita kena raih semualah. Satu lagi, kalau was-was dalam ibadat ni, cuan dalam semayang, katalah saya cakap tadi, orang ni dia wuduk pun dah 3-4 round. Kadang-kadang kita tengok kat masjid, kita nampak orang macam ni. Dia dah sampai basuh kaki, dia ulang balik basuh muka balik. Dia repeat balik, lambat betul dia nak masuk dalam. Terganggu dia punya wuduk. Kita semayang, katalah kita ambil contoh, kita semayang Zuhur. Zuhur ni semayang senyap, sir. Kita dah semayang, kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baru nak datang, itu pun kadang lagi patah balik, pergi datang balik. Sampailah kita dengar dia takbir. Macam mana orang macam ni takbir? Allah. Imam Nawawi dalam azkar kata apa? Takbir satu harakat je. Allahu Akbar. Lintas. You dah usolli sebelum tu. Nah, orang dia nak masuk ni, dia was-was. Pasal was-was dia meragukan dia. Allah. Kita pun duduk sebelah dia. Apa Naya ni, tangan dah naik ke muka aku dah ni. Kita dah nak walat dolin, dia dah out. Berapa kali? Minimum 3 kali. Kalau dia tak silap, mujur dia tak silap, kalau tidak dia sambung jadi takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pening kita gelak kat situ juga. Tapi pasal dia buat partly, kita tak rasa macam takbir raya. Sebenarnya dia dah takbir raya dah. Allahu Akbar. Kita pun, oh, Alhamdulillah, kita punya walak dolin pun terganggu. Dia tak baca Fatihah lagi ni. Kita dah habis Fatihah, nak baca apa? Famous tuan-tuan, ku Allah lah, apa lagi? Kita pun diam tengok, pakcik ni tadi bukan main tadi takbir. Allah, lepas tu dia senyap senyap. Kita pun curiga, dia ni tadi betul ke semayang, takkan Fatihah tak baca? Bunyi bisik-bisik pun tadi, sekarang saf dah rapat, kita boleh dengar. Lantak engkau lah. Kita pun baik punya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Tam. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allahu Akbar lagi sekali. Patutlah dia diam. Dia duk confused. Yang tadi tu lepas ke tak? Rupanya diam, dia memikir, aku nak ulang ke tak?
Aku nak ulang ke tak? Dah dapat ke belum? Tu dia tak baca Fatihah tu. Kita naya. Nyaris tak Parkinson je kita duduk sebelah dia. Apa ni? Lagi sekali aku dah Allah dah nak habis dah, dia lagi terbang. Lepas tu dia nak start Fatihah, kita dah nak rukuk dah. Kita dah rukuk. Dia punya Fatihah pula macam mana? Ni saya tunjuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bukan nak main Quran tuan-tuan. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. 14 saf dengar. Imam tu pun tak baca kuat pasal ni sembahyang Zuhur. Kenapa dia macam tu? Kerana dia was-was tajwid. Ustaz ajar tajwid cakap apa? Tajwid ni rukun, kena jaga ni. Fatihah ni rukun. Tajwid kena betul. Kalau tajwid tak betul, Fatihah tak sah. Sampai tak sah, sembahyang tak sah. Sebab itu dia ha kecil dengan ha besar dia nak bagi 4 batu dengar. Kan ha besar tu kena ha kan. Jadi dia alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Pernah dengar tak orang sembahyang macam ni? Pernah. Kita inilah last aku duduk sebelah orang tua ni, menyesal aku datang sakinah ni. Tak sakinah langsung. Sampai kita sujud, tiba-tiba orang tua ni dia cocok angin baik punya, dia boleh duduk sebelah kita. Kita pun cakap apa sih yang lain dia boleh kejar? Pasal yang lain rukun sunat. Sunat dia mengaji, dia tahu. Sunat ni macam surah tak payah baca pun dia tak apa, dia pandai. Jadi rukuk dia boleh subhana rabbil azim sekali cukup. Tak payah baca pun tak apa. Jadi bila kita duduk antara dua sujud tu, dia dah saing dengan kita dah cakap, wah, fantastik betul orang tua ni. Lepas tu bila dia bangun untuk rakaat kedua, siaplah kita patut sama-sama saing Fatihah dengan dia. Habislah kita punya walat dolim pun tak tahu pergi mana dah. Dengan dia punya walau dolin. Nasib baik kalau tidak aku sikukan juga orang tua ni. Nasib baik tes sembahyang je. Nak lalu proses dengan dia 4 rakaat tuan-tuan. Serupa nak kiamat dunia ni. Dia bukan ganggu kita ni, sebelah depan belakang, imam depan pun haru dah. Siapa imam ni? Dan akhir sekali bila dia akan terganggu lagi? Jom cakap dengan saya. Tahiyat akhir lah. Pasal tu wajib. Dia punya tahiyat siap lah hang. At-tahiyyatul mubarakatus. Ketul dia sebut. Ashhadu alla nak macam nak akad nikah. Nak senapeh macam tu. Kita yang hilang nafas dia buatnya. Azab tu duduk sebelah dia. Lepas tu dia berjaya juga habiskan sembahyang. Dia berjaya habiskan sembahyang. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tak ada orang. Tak ada orang. Kiri kanan dia bagi salam tak ada orang. Orang dah balik dah. Dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi sembahyang. Ini betul-betul tuan-tuan. Lalu dia balik rumah. Isteri dah siapkan kari ayam. Makan tengah hari. Solat Zuhur, isteri cedok nasi, cedok ke dia. Bang, makan sekali. Tak mau. Dia pasal apa tak nak makan pula? Aku nak call Jaiz, aku nak call Jawi. Ni bawah mana? Jaiz ni. Contoh je tuan-tuan. Aku nak call Jaiz. Pasal apa? Pasal imam, pengurusi, AJK, semua tak boleh pakai. Sembahyang semua laju. Dia yang sembahyang perlahan, kita yang sembahyang laju. Bini dia pun cakap, bang tu bukan dia imam muda tu laju sikit ke? Imam muda tu hafiz dia lagi ya. Laju semacam. Habis imam tua pun sama ku Allah je, cepat je habis ni. Jadi dia nak report Jabatan Agama pasal kita sembahyang lambat. Kita sembahyang cepat. Bini dia pun dah tahu dah perangai lelaki dia memang parpu je ni. Tak apalah bang, makan dulu. Tak mau makan. Apa saya pula bang tak mau makan? Nantilah call Jaiz tu. Tak ada. Aku nak duduk depan tu kena gudang garam 2 bacang dulu. Gudang garam dia tak was-was pula. Jadi dia hisap rokok dalam 10 minit, 20 minit. Baik punya. Gudang garam kan lambat nak habis. 2 bacang. Lepas tu dia duduk kat isteri dia balik. Bang, saya dah habis makan dah bang. Sejuk dah lauk tu, makanlah.
Aku tak nak makan. Tapi pasal apa pula? Aku nak semayang lagi sekali. Tadi aku rasa tak sah. Nampak? Orang was-was yang macam ni, dia bukan dia buat lama tu dah lepas. Tak lepas juga. Tak lepas juga. Saya pernah didatangi oleh seorang muda, kepala dah berdarah kat depan ni, dia hantuk kepala dekat dinding. Saya datang pukul 2 pagi ni, apa hal lah budak ni? Saya tahu dah tu patient saya. Apa pasal ni? Saya tak selesai. Saya ada benda nak tanya ustaz ni. Tanya esok tak boleh. Tak boleh esok. Kalau ni dah berdarah, kalau dia terjun sungai kan, saya yang kena jawab. Bagilah masuk. Apa dik? Apa masalah kau ni? Ustaz, betul ke ada dalil bahawasanya Allah mengampunkan semua dosa selain syirik? Betul? Tu ayat Quran saya cakap. Betul lah tu. Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Sekarang apa masalah awak ni? Ustaz, saya pernah buat syirik. Jadi kat situ kan Tuhan cakap dia ampunkan semua dosa. Dia tak ampunkan syirik. Jadi saya tak diampunkan lah. Saya cakap itu ayat konteks dia kalau mati syirik. Kalau syirik tak boleh bertaubat, maka tak guna Rasul turun untuk suruh musyrikin, suruh penyembah berhala sembah Allah Ta'ala. Tak payah turunkan Nabi lah macam ni. Pasal Nabi ajar memang majoriti orang syirik lah. Umar Ali karamallahu wajhah saja yang tak pernah sujud pada berhala. Yang lain-lain sahabat pun pernah tunduk pada berhala. Dia orang masuk Islam. Saya explain dia pun relax kejap je. Rupanya dia cakap apa? Itu ustaz cakap, bukan Tuhan cakap. Aduh, kembang saya punya kepala dah ni. Ni dah haru dah ni. Saya kena ambil tafsir Ibnu Katsir pukul 2 pagi tu. Buka serak depan dia, buat ceramah khas, tunjuk hadis Quran apa semua, nak cerita itu maksudnya mati syirik. Baru dia boleh balik. Lepas dia dapat jawapan tu, dia balik Dia balik, aku geram dia dulu dah RM20 ke RM50 ke, tak senyap macam tu je. Dia pukul 2. Tak ada. Gurau je tuan-tuan. Tak ada apa. Tapi kita nak tolong orang lah. Nah. Jadi ini masalah. Dia punya ragu, macam saya cakap tadi, tidur dalam bilik air, wuduk tak tahu berapa kali ulang, semayang tak tahu berapa kali. Dan ini semua penyakit namanya OCD kerana ada masalah, panjang cerita lah, sama ada biologi, kimia ataupun persekitaran. Kebanyakannya stres persekitaran. Kenapa orang boleh jadi macam ni? Antaranya chemical serotonin kat belakang kepala ni tak stable. Ni saya ketuk ni, tengok dengar. Nampak tak? Kena. Kan? Mata cakap dah nampak, mata cakap nampak, telinga panca indera cakap kena, tapi otak dia cakap tak kena. Orang yang sakit ni. Dan dia akan ulang lagi mandi wajib tu. Dia ulang lagi wuduk tu. Dia rasa tak kena. Ustaz merepek apa ni ustaz? Ada ke macam ni? Saya nak bagi satu contoh. Tuan-tuan pernah tengok anak cucu sunat tak? Khitan. Modern. Macam mana doktor tu buat? Doktor tu cucuk satu benda, dia padamkan suis rasa sakit tu. Budak ni pengsan ke tak? Tak. Dia tak pengsan, dia nampak warna, dia boleh bercakap, dia boleh fikir, dia kenal mak bapak, dia boleh main game, dia boleh makan. Tapi dalam masa yang sama, benda tu kena potong, betul? Doktor kalau bagi dia tidur, kita faham lah bagi dia pengsan. Sekarang tak pengsan, tutup suis tu je. Tutup suis rasa tu. Inilah orang yang OCD kena. Tak keseimbangan suis itu, dia dah nampak kena pun dia rasa tak kena. Jadi dia asyik nak ulang. Rasa lutut tak kena, rasa belakang tak kena. Jadi dia main jam, main hari nak mandi wajib. Dah pukul 9 seperti saya janji. Seronok kan dengar kan? To be continue lah. Tapi continue bulan depan kita cerita fiqah lah. Ini mukadimah fiqah. Kita akan clearkan fiqah secara terperinci setakat saya mampu, insya-Allah, supaya hilang was-was peringkat kita juga. Jadi pesakit ni tu saya cerita. Nak langkau mazhab ke apa ke, saya dah tak tahu nak tune dia orang macam mana. Tapi tuan-tuan bayangkanlah saya hadap dia orang. Jadi kata kalau setakat tuan-tuan ni was-was sikit tu, tutup cepat. Sebab tu Nabi SAW tak pernah suruh ulang semayang. Nabi pernah kena najis kat kaki, Nabi buang selipar di tengah semayang. Sahabat cakap, ya Rasulullah, aku nampak kau tadi angkat kaki buang selipar lah. Sesungguhnya Jibril datang kat aku, dia pesan kat aku, dia cakap kaki aku dah najis. Nabi ganti tak semayang tu? Tak, sambung.
Islam jarang suruh cancel sembahyang. Sebab tu kalau kita tak cukup rakaat, Nabi suruh tambah kemudian sujud sahwi. Dia tak suruh ulang balik, tak ada. Kalau rasa tak cukup, tambah. Kalau rasa lebih, sujud sahwi. Syaitan pun cakap apa? Celakalah anak Adam bila disuruh sujud, dia sujud aku enggan. Dia nak kita ulang. Bila kita ulang, dia berjaya. Bila kita tak ulang, yes, dia dah gagal. Pasal kerja dia nak was-was. Cuma orang sakit ni dah ekstra was-was lah. Sampai syaitan berbening kot. Jadi itulah saja. InsyaAllah saya minta maaf. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya cuba ejah kuliah subuh lah. Saya pakat dengan jawatan kuasa subuh lah. Subuh ni senang nak datang, fresh sikit. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.